Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi kama yanbaghi li jalali wajhika wa li azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadhurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Allahumma idfa' 'anna al-waba' wal ghala wal riba waz zina wal mihan was su'al fitan ma zahara minha wa ma batan an baladina hadha khassatan wa an sa'iril biladil muslimina amatan ya rabbal alamin. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalah alal khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi lillahi ta'ala. Apa khabar saudara? Alhamdulillah, sekali lagi kita dipertemukan di dalam program Minda Imam Besar yang dibawakan kepada kita oleh Pusat Kutipan Zakat Majlis Agama Islam dan Adat Resam Melayu Pahang. Kita sedang berada pada musim yang kedua Minda Imam Besar dan kita menggunakan sebuah kitab terjemahan Rahsia Kematian, Alam Akhirat dan Kiamat yang merupakan kitab asalnya berjudul At-Tazkirah fi Ahwalil Mauta wa Umur Al-Akhirah karya Imam Abu Abdullah Al-Qurtubi. Imam Al-Qurtubi ini adalah seorang ulama tersohor pada era tahun 600 Hijrah dan seorang yang bermazhab Sunni Maliki, paling handal dalam bidang tafsir. Beliau memiliki sebuah kitab tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran sebanyak 20 jilid. Dan beliau asalnya daripada Spanyol, iaitu di Cordova, dilahirkan pada tahun 1214 dan mengembuskan nafas terakhirnya di bumi Mesir pada tahun 671 Hijrah ataupun lebih kurang tahun 1273 Masihi dalam usia 59 tahun dan disemadikan di Elmenia yang terletak di sebelah timur Sungai Nil pada hari ini. Saudara, alhamdulillah hari ini hari Rabu 3 hari bulan Februari tahun 2021 bersamaan 21 Jamadil Akhir tahun 1442 Hijriah dan kita masih lagi dalam suasana berhadapan dengan bencana non-alam yang berskala internasional. Seperti biasa, bila kita melihat angka-angka yang semakin menggusarkan, kita sama-samalah berdoa dan berharap supaya masyarakat dapat terus mengamalkan normal dan juga kelaziman baharu di dalam kehidupan serta berusaha sedaya upaya untuk mematuhi tata cara pengendalian piawai ataupun SOP yang telah ditetapkan oleh pihak pemerintah. Kita pernah menghadapi pandemik ini pada bulan Mac tahun yang lalu dan kita pernah berjaya melandaikan lekuknya dan kini kita diuji sekali lagi dan tidak adalah ubat yang lebih mujarab melainkan kita bekerjasama dan saling sokong menyokong antara satu sama lain. Kita kawal situasi gelombang yang ketiga, yang keempat ini dengan berusaha melandaikan lengkungan keboleh jangkitan. InsyaAllah dengan izin yang Maha Kuasa kita pasti akan menang melawan pandemik ini. Baik, kepada yang ada kitab, kita masuk bab yang ke-11 muka surat 720. Bab yang ke-11 muka surat 720 iaitu babu majaa fi asjaril jannah wa fi thamariha. Bab tentang pohon dan buah-buahan di syurga. Baik, kita lihat tuan kitab ada mengatur dan menyusunkan beberapa hadis. Pertama, hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Yaqulullahu ta'ala a'dattu li'ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatra 'ala qalbi bashar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Allah Ta'ala pernah memberitahu bahawa aku berjanji akan menyediakan syurga kepada hamba-hambaku yang saleh, yang mana nikmatnya itu tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terdetik pun di dalam hati manusia. Allah berfirman, "Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurratin a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun." Maka tidak ada seorang pun yang mengetahui satu persatu persediaan yang Allah rahsiakan untuk mereka dari segala jenis nikmat yang indah dipandang dan menggembirakan. Inilah balasan kepada amal-amal saleh yang telah mereka kerjakan. Surah As-Sajdah ayat 17. Dalam ayat yang lain, ini bermula Tuan Kitab membawakan hadis-hadis dan riwayat berkenaan tentang pokok dan tumbuh-tumbuhan serta buah-buahan yang ada di dalam surga. Ada satu ayat yang lain, "Inna fil jannati la syajaratan yasirur rakibu fi dhilliha mi'ata amin la yaqta'uha." Di dalam surga itu terdapat sebatang pohon yang naungannya atau teduhannya boleh dilalui oleh seseorang yang memecut dengan kenderaan tanpa henti selama 100 tahun. Lantas Nabi baca firman Allah, "Wa dhillim mamdud," dan naungan yang sangat terbentang luas. Surah Al-Waqi'ah ayat 30. Jadi saudara, bayangkanlah, di dalam surga pokoknya begitu redup sekali, teduh sekali. Dan teduhnya pokok ini, kalau kita berjalan naik kenderaan tanpa henti selama 100 tahun, itulah dia punya panjangnya, teduh dan redupnya. Sebab itu pokok yang di surga ini memang pokok yang besar betul. Sebab itu tak dapat kita bayangkan bagaimana rupa besarnya pokok-pokok di surga. Di dunia ini pun kalau kita melihat pokok-pokok yang Allah ciptakan yang besar-besar itu pun kita dah merasa begitu kagum. Dalam dunia sekarang ini, National Geography ada terbitkan satu kajian tentang pokok-pokok terbesar di dunia. Dan antara yang mereka temui, ada satu pokok terletak di Sequoia National Park di Nevada, Amerika Syarikat, yang mana pokok ini dianggarkan berusia 3,200 tahun dengan ketinggian 74 meter. Dan daunnya saja ada 2 bilion daun. Ini pokok yang di dunia ini. Itu pun dah begitu mengagumkan kita. Bagaimanakah bila Nabi sebut, pokok itu kau berjalan laju 100 tahun pun belum habis lagi dia punya teduhan itu. Dalam satu riwayat daripada Abu Hurairah, "Innal jannata syajaratan yasirur rakibu fi dhilliha sab'ina aw qal mi'ata sanatin wa hiya syajaratul khuldi." Sesungguhnya di dalam syurga itu terdapat sebatang pokok yang naungannya dapat dilalui oleh orang yang memecut dengan kenderaan tanpa berhenti selama 70 ataupun 100 tahun. Dan itulah dia, kata Nabi, pohon Al-Khuldi. Kemudian Tuan Kitab nyambung lagi, "Anzala Taurat ala lisan Musa bin Imran wal Furqan ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, law anna rajulan rakiba haqqihi aw juz'atun summa dar fi asli tilka syajara wa ma yablughuha hatta yaskut haraman." Disebutkan bahawa demi Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan Taurat kepada Nabi Musa dan Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekiranya seorang memecut dengan berkenderaan mengelilingi pohon itu, maka dia tidak akan berjaya mengelilinginya kecuali setelah dia menjadi sangat tua. Jadi tua sangat. Sesungguhnya Allah telah menanam pokok itu dengan tangannya sendiri dan meniupkan sebahagian rohnya kepadanya. Halamannya disediakan untuk orang yang berada di pagar syurga, yang tidak ada sungai di syurga itu melainkan airnya berasal dari pokok ini. Itu muka surat 721. Baik, seterusnya ada satu hadis daripada Anas bin Malik. "Rufi'at li sidratal muntaha
فإذا نبقها كأنه قلال هجر وورقها كأنه آذان الفيول في أصلها 4 أنهار نهران باطنان ونهران ظاهران فسألت جبريل عليه السلام فقال أما الباطنان ففي الجنة وأما الظاهران النيل والفرات. Rasulullah SAW sabda, ketika saya dibawa ke Sidratul Muntaha, iaitu di langit ke-7, saya melihat sebatang pokok bidara yang amat tinggi. Daunnya seperti telinga gajah dan batang pokoknya mengalir 2 sungai yang zahir dan 2 sungai yang batin. Ketika saya bertanya kepada Jibril, dia menjawab, 2 sungai yang zahir itu adalah di surga, sedangkan 2 sungai yang batin adalah sungai Nil dan sungai Furat atau Euphrates. Baik, para ulama ketika mensyarahkan hadis ini, 2 sungai batin tersebut ada yang mengatakan adalah sungai-sungai yang ada di surga. Pertama, sungai Salsabila, yang kedua sungai Kautsar. Sungai Salsabila ini Allah sebutkan dalam Quran surah Al-Insan ayat 17 hingga 18. Wa yusqawna fiha ka'san kana mizajuha zanjabila ainan fiha tusamma salsabila. Dan mereka di dalam surga itu diberi minum sejenis minuman yang campurannya dari zanjabil. Zanjabil ni halia, ginger ale gitulah. Ainam fiha tusamma salsabila, yang mana air ini didatangkan dari sebuah mata air syurga yang dinamakan salsabila, salsabil. Tu surah Al-Insan ayat 17 sampai 18. Sungai batin yang kedua kata ulama adalah sungai Kautsar. Sungai Kautsar ini juga sungai dalam surga, yang mana sungai ini adalah sungai yang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala khusus kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana daripada sungai Al-Kautsar ini disalurkan airnya ke dalam haud ataupun telaga melalui satu saluran atau mizab. Disambungkan dalam paip dan daripada paip itulah mengalir air Kautsar, diletakkan dalam sebuah telaga, itu yang kita kenal dengan telaga Al-Kautsar. Sebagaimana hadis daripada Thauban, yaghuttu fihi mizabani yamuddanihi minal jannah ahaduhuma min dhahabin wal akharu min wariqin. Air mengalir dengan deras ke dalam haud ataupun telaga Nabi itu melalui 2 paip atau pancuran daripada syurga. Salah satunya terbuat daripada emas dan paip yang kedua dibuat daripada perak. Hadis riwayat Muslim daripada Thauban. Jadi al-haud ataupun telaga Nabi SAW itu airnya berasal daripada sungai Al-Kautsar, iaitu nama satu batang sungai yang duduk dalam surga yang diberikan oleh Allah kepada baginda Nabi kita dan juga kita umatnya sebagai satu bentuk penghargaan bagi memuliakan kita semua. Selesai. Itu sungai batin, Salsabila dan juga sungai Kautsar. Adapun sungai zahir seperti yang Nabi sebutkan adalah, kata ulama berdasarkan hadis, ada 4 sungai yang dipanggil sungai zahir. 4 sungai yang dikatakan mengalir secara langsung daripada mata air di syurga. Sebagaimana hadis daripada Abu Hurairah, Sayhan wa Jaihan wal Furat wan Nil kullu min anharil jannah. Sayhan, Jaihan, Furat atau Euphrates dan juga Nil semuanya adalah sungai-sungai di surga. Hadis riwayat Imam Muslim. Kata Imam An-Nawawi ketika mensyarah hadis ini, sungai Sayhan dan Jaihan adalah sungai yang mengalir di sekitar perbatasan ataupun wilayah Syam, iaitu meliputi hari ini Jordan, Lebanon, Palestin dan juga Syria. Persoalan, mengapakah di dalam hadis panjang yang kita bacakan daripada Anas bin Malik ini tidak disebutkan Sayhan dan Jaihan? Yang hanya disebutkan adalah Nil dan juga Furat.
Kata Imam Al-Qurtubi, kata tuan kitab, sebagaimana yang dinukil oleh Ibn Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari dan Syarah Sahih Bukhari, Sungai Jaihan dan Sungai Saihan asalnya bukanlah sungai utama, melainkan kedua-duanya adalah cabang juga daripada Sungai Nil dan Sungai Furat. Sungai Nil semua orang kenal. Sungai Nil terletak di Mesir pada hari ini, yang merupakan sungai terpanjang di dunia, yang membelah 9 buah negara, antaranya Ethiopia, Zaire, Kenya, Uganda, Tanzania, Rwanda, Burundi, Sudan dan juga Mesir, dengan panjang sungainya mencapai 6,650 km. Aliran airnya asalnya daripada pergunungan Kilimanjaro. Kilimanjaro ini terletak di Afrika Timur dan dia mengalir daripada arah selatan ke utara. Jadi itu asal-usul Sungai Nil. Ni orang duduk Mesir itu tahulah Sungai Nil, ya. Yang kedua disebut sungai yang merupakan sungai zahir ini adalah Sungai Furat ataupun Eufrat. Furat ataupun Euphrates ini, dia adalah sungai, kalau dari sudut bahasa maknanya air tawar, kosong begitu saja. Panjang sungai ini adalah 2,800 km. Dan kata orang Arab, orang tutu Arab, sungainya besar. Dia hulunya berasal daripada Armenia, kemudian masuk ke Rom sampai ke Al-Matiyah, kemudian mengalir ke sungai-sungai kecil melalui Ar-Riqqah, kemudian menjadi sungai-sungai yang mengairi kebun-kebun di Iraq, hilirnya bertemu dengan sungai Dajlah di Wasit, lalu keduanya keluar ke Teluk Arab, dulu orang panggil Laut India. Jadi hari ini Sungai Furat dia merentangi 3 negara. Pertama Iraq, yang kedua Syria, yang ketiga Turki. Jadi kenapakah Nabi menyebut sungai ini adalah sungai di syurga? Dari segi manfaatnya dan gahnya sungai itu. Itu maksudnya. Baik, seterusnya balik kepada persoalan pokok. Tuan kita bawakan satu riwayat daripada Abu Sa'id Al-Khudri. Tuba syajaratun masirata mi'ata sanatin thiyabu ahlil jannati takhruju min akmamiha. Dalam surga, kata Nabi, ada sebatang pokok namanya Tuba. Yang mana Tuba adalah sebatang pokok di surga yang besarnya sepanjang perjalanan 100 tahun, dan pakaian-pakaian ahli surga akan dikeluarkan daripada tangkai-tangkai pohon Tuba ini. Hadis riwayat Ibnu Jarir dan juga Ibnu Hibban. Sebab itu saudara, banyak lagi hadis-hadis yang dikumpulkan oleh tuan kitab berkenaan tentang kehebatan pohon-pohon buah-buahan di surga. Kita katakan bahawa inilah kenikmatan surga yang tidak ada taranya. Pokok-pokoknya itu di luar daripada imajinasi kita. Bagaimana teduh perjalanan 100 tahun. Kita pergi ke Singapura, daripada airport dia Changi nak sampai ke bandar, tepi kiri kanan jalan tu redup dengan pohon besar, itu pun dah begitu menenangkan. Bagaimana nanti kita duduk dalam surga, pokoknya lebih besar daripada itu, dan redupnya perjalanan 100 tahun pun tak habis lagi. Luar biasa sekali. Sebab itu bila pokok-pokoknya itu luar biasa, maka secara automatik juga, kata tuan kitab, dia menghasilkan tanam-tanaman yang juga luar biasa. Sebab itu dalam surga, tuan kitab bawakan ada beberapa buah-buahan yang akan wujud dalam surga. Tetapi buah-buahannya itu lain daripada apa yang kita kenal pada hari ini. Sebab itu Allah menjelaskan dalam ayat-ayat Al-Quran pelbagai macam buah-buahan yang lazat, makanan-makanan yang menanti kepada penduduk surga. Wa fakihatin mimma yatakhayyarun wa lahmi tayrin mimma yashtahun wa hurun 'ain ka'amsali lu'lu'il maknun jazaa'an bima kanu ya'malun. Dan di dalam surga terdapat buah-buahan dari apa yang mereka pilih atau mereka suka, dan juga daging burung daripada apa yang mereka idamkan,
Dan di dalam surga itu ada bidadari-bidadari yang berlirik, mata lirik, laksana mutiara yang disimpan dengan baik. Inilah balasan bagi orang yang melakukan kebaikan di dunia. Surah Al-Waqiah ayat 20 sampai 24. Dalam surah yang lain, fihima min kulli fakihatin zaujan, di dalam surga itu terdapat segala macam buah-buahan yang diciptakan berpasang-pasangan. Bayangkan, buah-buahan pun ada pasangan, luar biasa. Ini surah Ar-Rahman ayat 52. Dalam ayat 68 surah yang sama, fihima fakihatu wa nakhlu wa rumman, di dalam surga ada macam-macam buah seperti kurma dan juga delima, dan semua itu Allah jadikan mudah untuk kita ambil. Maknanya bukanlah buah itu ada tapi kita tak boleh ambil. Boleh ambil, boleh nikmati. Wadaniyatan alaihim zilaluha wa dhullilat qutufuha tadlila, dan naungan pokok-pokok surga itu dekat di atas mereka, dan buahnya dimudahkan untuk dipetik dengan semudah-mudahnya. Surah Al-Insan ayat 14. Mana sekarang kita nak petik buah kan pakai galah, pakai galah. Tapi nanti di surga wallahu alam buah itu begitu senang sekali kalau nak dipetik. Dan kenikmatan ini juga kata Allah, kenikmatan buah-buahan, tanam-tanaman di surga ini dia kekal abadi serta takkan habis-habis. Wa fakihatin katsiratin la maqtu'atin wa la mamnu'ah, di dalam surga terdapat buah-buahan yang banyak yang tidak pernah berhenti pengeluaran buahnya dan tidak dilarang diambil. Surah Al-Waqiah ayat 32 sampai 33. Gambaran tentang nikmatnya tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan di surga ini memang banyak direkodkan Allah dalam Quran. Antaranya surah Al-Baqarah ayat 25, وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأُوتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Dan sampaikanlah berita gembira kepada orang yang beriman dan beramal saleh bahawa bagi mereka disediakan surga yang mengalir sungai di dalamnya. Bayangkanlah ya, kita pergi ke janda baik sibuk sebab nak tengok sungai, suka duduk kita berkelah atau bersantai-santai. Sungai yang tidak macam tebing Sungai Pahang tu, tidak, sungai yang cun-cun sajalah, relax saja. Bahkan kalau pergi keluar negara ke Amsterdam, ke Paris, itu banyak orang suka minum kopi, minum cappuccino sebelah sungai. Dia ada satu kenikmatan. Betul Allah Ta'ala sebut akan disediakan surga yang mengalir sungai di dalamnya. Setiap kali mereka diberi rezeki buah-buahan dalam surga, mereka mengucapkan, inilah yang pernah diberikan kepada kami dahulu. Mereka diberi buah-buahan yang serupa dan untuk mereka di dalamnya ada isteri-isteri yang suci dan mereka kekal di dalamnya. Surah Al-Baqarah ayat 25. Para ulama membahaskan ayat ini sebab kita faham bahawa nikmat syurga ini tidak serupa dengan dunia. Tetapi dalam ayat ini Allah Ta'ala sebut wa utu bihi mutasyabiha, mereka diberi buah-buahan yang serupa. Takkan serupa. Pisang yang di dunia adakah sama dengan pisang di akhirat? Jadi ini ada perbahasan. Kata para ulama tafsir ada 3 perbezaan pendapat. Pertama, yang dimaksudkan diberi buah-buahan yang serupa itu adalah buah-buah di surga serupa dengan buah-buahan di dunia dalam rupa dan warnanya, tetapi rasanya sangat berbeza, bahkan jauh lebih nikmat lagi. Ini pendapat Mujahid, Abu Aliyah, Ad-Dhahak, As-Suddi dan juga Al-Muqatil rahimahumullah. Pendapat yang kedua yang dimaksudkan wa utubi mutasyabiha, mereka diberi buah-buahan yang serupa adalah semua buah-buahan di surga serupa dalam kelazatan dan keindahannya dan tidak ada keburukan langsung pada buah-buah itu. Ini ucapan daripada Imam Hasan Al-Basri dan juga Ibn Jurayj. Maknanya buah di dunia katalah pisang, tapi pisang
Dia ada tempoh dia akan buruk. Buah di sana syurga sama tapi tidak buruk-buruk, tidak rosak. Yang ketiga, buah-buahan di syurga serupa dengan buah-buahan di dunia dalam bentuk dan namanya, akan tetapi buah-buah di syurga lebih cantik rupanya dan lebih lazat lagi rasanya. Ini adalah pandangan Imam Qatadah dan Ibnu Zaid. Kata Syekh Abdul Rahman As-Sa'di, ada yang berpendapat bahawa maknanya adalah serupa dengan nama tapi berbeza rasanya. Durian musangking di syurga pun ada musangking, namanya sama tapi berbeza rasanya. Ada pula yang berpendapat dia serupa dalam warnanya tapi berbeza pula nama dia. Mungkin durian dengan durian sama hijau tapi namanya lain. Ada juga yang berpendapat semua buah-buahan di syurga serupa satu sama lain dari sudut keindahan, kelazatan dan juga kenikmatannya. Ini pandangan-pandangan para ulama. Sebab itu saudara-saudari sekalian, kita kena beramal soleh, jadi orang baik-baik supaya kita dapat merasa nikmat ini. Syurga ni seronok, tanam pokoknya cantik-cantik, sehingga kan dalam satu riwayat kata Abu Hurairah, Nabi pernah bercerita, nanti ahli syurga nanti ada di kalangan ahli syurga ni, dek kerana teruja melihat pokok-pokok tanam-tanaman di syurga, mereka mohon kepada Allah supaya mereka ni diberi peluang jadi petani, duduk di sana di syurga. Dia nak jadi orang kebun. Nabi pernah cerita, anna rajulan min ahlil jannah ista'zana rabbahu fi zar'i faqala lahu alasta fi ma syi'ta. Nabi cerita nanti akan ada seorang lelaki daripada penduduk syurga minta izin kepada Allah untuk bercocok tanam. Lalu Allah bertanya kepada dia, bukankah kamu telah diperkenankan untuk melakukan segala sesuatu ikut kehendak kamu? Nak tanam buat apa lagi? Awak nak nasi, kita hantar nasi. Awak nak makan ayam panggang, kita patut. Apa lagi kehendaknya? Qala bala walakinni uhibbu an azra. Lelaki ahli syurga ni jawab, benar wahai Allah, tapi saya memang suka bercocok tanam. Memang di dunia dulu pun saya suka. Masa PKP ni contoh. Masa PKP pun saya tanam macam-macam. Anggur pun hidup saya tanam. Saya suka menanam. Ya Allah, saya pergi pasar tani beli. Saya suka tanam pokok. Boleh tak saya minta izin nak menanam? Qala fabadara tarfa nabatuhu wastiwa'uhu wastihsaduhu fakana amsal al-jibali. Kemudian lelaki itu pun diberikanlah peluang untuk menanam pokok, jadi pekebun. Dia pun taburlah benih, kata Nabi. Kemudian tiba-tiba tanamannya tumbuh dengan begitu cepat. Rasanya baru tabur, pusing sekejap, tengok dah tumbuh. Dan dia menuai juga dalam waktu yang sangat singkat. Selain itu hasil tuaiannya melimpah ruah, yang kalau dihimpun, kata Nabi, fakana amsal al-jibal. Dia punya hasil tanam-tanamannya menimbun sebesar gunung. Cepat sangat dapat hasil. Fayaqulullah, Allah pun berfirman, dunaka ya ibna Adam fa innahu la yushbi'uka syai'. Wahai anak Adam, nikmatilah segala yang kau tanam tadi. Sesungguhnya tiada sesuatu pun yang dapat menjadikan kamu puas ataupun kenyang. Ini hadis riwayat Imam Bukhari. Sebab kita teruja melihat begitu cantik. Ialah kadang kita pergi ke Cameron Highland misalnya, tengok lereng-lereng bukit orang tanam pokok teh. Oh, cantiknya. Kita pun rasa, aku pun nak tanam juga. Seolah-olah begitulah. Dia rasa teruja. Sebab itu Tuan Kitab juga bawakan di dalam perbahasannya berkenaan tentang buah-buahan yang ada dalam surga. Ini pernah kita usik sedikit tajuk ini, tapi lebih perinci lagi yang disebutkan oleh Tuan Kitab. Buah di dalam syurga ini ada beberapa yang disebutkan secara langsung di dalam Al-Quran. Dan bila buah-buahan ini ada dalam syurga, artinya ia ada barakah. Ada barakah. Elok kalau kita di dunia ini, kita pun simpan buah ini untuk ambil keberkatan. Sebab keberkatannya disebut jelas dalam Quran. Namanya disebut jelas. Pertama sekali, elok kita kalau ada di dunia juga, iaitu pokok bidara. Ini dalam Quran Allah Ta'ala sebut pokok dalam syurga buahnya adalah sidrim makhdud. Dan ahli syurga bersenang lenang di antara pohon bidara yang tidak berduri. Surah Al-Waqi'ah ayat 28.
perkataan sidrun ataupun sidrah, ini maknanya pokok bidara ini diulang sebanyak 4 kali, iaitu 3 kali dengan perkataan sidr dan ada sekali dengan perkataan sidrah. Ini dipanggil buah atau pokok bidara. Kemudian Allah sebut makhdud. Makhdud ni khuddida syauku, maknanya durinya dah pun dipotong. Jadi dalam syurga nanti akan ada pokok bidara dan buah bidara. Wallahualam, mungkin tuan-tuan ada yang tak pernah tengok pun pokok bidara dan buah bidara. Tapi tak apalah. Kalau ada jumpa di dunia ni, tanamlah di rumah. Ada barakah. Ada kegunaan pohon ini. Kami pun di Masjid Negeri Sultan Ahmad 1 Kuantan ni, kami ada 2 pokok besar. Kami tanam di pintu halaman masuk. Daripada jemaah yang nak ambil lah. Ambil pokok, jangan ambil pokok-pokok sekali, ambil mana ada daun-daun nak ambil lah, tak ada masalah. Dia sebab pokok bidara ni dia ada dia punya manfaatnya, terutama daunnya. Pertama, orang untuk mandikan jenazah. Sebab mandi jenazah itu memang pakai daun bidara. Nabi SAW dia pernah ajar Ummu Atiyah Al-Ansariyah radhiyallahu anha semasa nak memandikan jenazah anak andanya Zainab. Jadi Nabi mengajarkan ighsilnaha salasan aw khamsan aw aktsara min zalika bima'in wa sidrin wa ja'alna fil akhirati kafura. Mandikanlah jenazah itu dengan 3 atau 5, maknanya air, dan dengan air dan juga sidrin bidara. Kemudian letakkan bersama kapur barus pada mandian yang terakhir. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Selain itu juga daun bidara ni orang guna untuk mandi, khususnya kepada wanita yang baru selesai haid yang nak bersuci. Sebagaimana Asma pernah tanya kepada Nabi tentang tata cara orang-orang yang haid ini kalau nak mandi, dipanggil ghuslil mahid. Macam mana orang haid ni nak mandi? Nabi menjawab, ta'khudhu ihdakunna ma'aha wa sidrataha fatatahharu fatuhsinut tuhura. Ambil air dan ambil daun bidara, bersucilah kamu dan sempurnakanlah dalam penyuciannya. Hadis Muslim. Itu juga yang ketiga, kegunaan daun ini adalah untuk memandikan orang yang baru masuk Islam. Ini bukan ritual wajib, tetapi ittiba' sunnah. Sebagaimana Qais bin Asim radhiyallahu anhu, dia bercerita, annahu aslama fa amarahu Nabi sallallahu alaihi wasallam ayaghtasila bima'in wa sidrin. Ketika aku masuk Islam, lantas Nabi menitahkan untuk aku mandi dengan air dan juga daun sidir, daun bidara. Hadis riwayat Imam Nasa'i, Tirmizi dan juga Imam Ahmad. Dan daun ini juga untuk orang mandi nak mengusir jin dalam badan. Ni mungkin kena sihir dan macam-macam. Kot saka mana tahu, boleh cuba ya. Mandi dengan air bidara ataupun daun bidara. Ibnu Katsir rahimahullah ketika menafsirkan surah Al-Baqarah ayat 102 yang bercerita mengenai fitnah syaitan kepada Nabi Sulaiman. Jadi dalam penceritaannya yang panjang itu, Syekh Qurtubi menceritakan daripada seorang ulama bernama Wahab bin Munabbih. Salah satu petua untuk mengubati sihir, diambil 7 helai daun bidara, tumbuk halus, gabungkan air itu dengan dibacakan ayat kursi dan diberi minum kepada orang yang kena sihir sebanyak 3 kali teguk. Bakinya digunakan untuk mandi, insya-Allah hilang sihirnya, insya-Allah. Dan diutamakan kita membaca qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, dan ditambah ayat kursi, sebab ayat itu boleh mengusir syaitan. Ini bukan saya yang mengajar, dicatatkan dalam tafsir Ibnu Katsir jilid yang pertama dan Tafsirul Quranil Azim jilid yang pertama muka surat 372. Itu yang pertama. Yang kedua, buah yang ada dalam syurga adalah wa talhim mandud, iaitu buah pisang, dan mereka bersenang lenang di antara pokok-pokok pisang mandud yang bersusun buah-buahnya. Kata Al-Maraghi, perkataan mandud maknanya buah yang tersusun rapi daripada bawah ke atas macam bentuk sikat. Maknanya cantik buah pisangnya nanti. Yang ketiga, buah dalam syurga adalah kurma. Fa ansha'na lakum bihi jannatin min nakhil. Lalu dengan air itu kami tumbuhkan untuk kamu kebun-kebun kurma. Kebun kurma ni, yalah, kurma kita tahu dia punya keberkatannya, bagusnya. Cuma masalah orang kita ketika menggunakan kurma ini, mereka tidak kenal kategori kurma. Dia
Kalau nak bersahur dengan berbuka, kurmanya beza-beza. Kalau untuk bersahur, ni'mal sahurul mu'mini tamru. Hadis Abu Daud. Sebaik-baik makanan untuk sahur adalah tamar. Tamar ni kurma kering. Sama ada dibiarkan kering, ditangkai ataupun dipetik kemudian dijemur. Yang penting dia kering. Dia berbeza dengan rutab. Rutab ni kurma basah. Ada satu lagi balah, kurma muda. Jadi makanan sunnah ataupun makanan yang digalakkan untuk kita makan ketika sahur adalah kurma kering. Tetapi kalau untuk berbuka itu beza. Kata Anas bin Malik, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuftiru ala rutabatin qabla an yusalli fa in lam takun rutabatu fa ala tamaratin fa in lam takun hasawatin min ma'in. Nabi kalau dia berbuka, dia akan makan rutab. Rutab ni kurma basah. Jadi ingat, sahur makan yang kering, berbuka makan yang basah. Ialah benda banyak jenis. Di seluruh dunia ada 1,400 jenis kurma di seluruh dunia. Arab Saudi saja ada 400 spesies. Belum lagi yang di Mesir, di Iraq, di Iran, Tunisia, Pakistan. Hatta di California pun ada tanam kurma. Ajwa, Amir, Burki, Dakhini, Neglet Nur dan macam-macam lagi. Yang keempat, buah dalam surga adalah buah zaitun. Wa huwa allazi ansha jannatin ma'rushatin wa ghairu ma'rushat wan nakhla wa zar'i mukhtalifa akluhu waz zaitun. Dan Allah menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan tidak berjunjung, dan dijadikan pokok kurma dan bermacam tanam-tanaman dan buah-buahan, antaranya zaitun. Allah Ta'ala sebut surah Al-An'am ayat 141. Yang kelima, buah delima. Wa huwa allazi ansha jannatin ma'rushatin wa ghairu ma'rushatin wan nakhli wa zar'in mukhtalifa akluhu waz zaitun war rumman. Rumman ni buah delima. Dan yang terakhir adalah buah anggur. Fa ansha'na lakum bihi jannatin min nakhilin wa a'nab. Lalu dengan air itu kami tumbuhkan untuk kamu kebun-kebun kurma dan juga anggur. Inilah 6 buah-buahan yang ada dalam surga. Bukan ini saja, ada banyak lagi, tapi ini saja yang dinyatakan dalam perbicaraan kita. Kalau tuan-tuan nanti dah selesai pandemik boleh berjalan keluar negara, ada satu tempat, the Islamic Botanical Garden, yang terletak di Sharjah, di United Arab Emirates, di Emirat Arab Bersatu. Dia buat satu botanical garden, kebun botani. Di situ dia tanam segala pokok dan buah-buahan yang disebutkan dalam Quran dan juga hadis. Begitu menarik sekali. Ada 50 tanaman yang disebutkan dalam Al-Quran, seperti anggur, buah ara, zaitun, pisang, selasih ni basil ataupun kemangi, kayu putih, halia, pokok palma, delima dan macam-macam lagi mereka tanam di sana. Dan ada 42 jenis tanaman yang disebutkan dalam hadis Nabi, termasuk lidah buaya, kunyit, jintan hitam dan berbagai-bagai lagi. Semua ada. Yang tak ada hanya 2 tanaman dalam Quran saja yang mereka tak tanam. Pertama, gharqad. Gharqad ni pokok Yahudi. Yang kedua, dia tak tanam zakum. Zakum ni pokok dalam api neraka nanti. Dalam api neraka. Jadi kalau ada rezeki ni, kita ke Islamic Botanical Garden di Sharjah, di UAE, bolehlah kita melihat pokok-pokok yang disebutkan oleh Allah dalam Quran. Banyak nak terangkan, tapi masa kita tak mengizinkan. Sekadar itu sembang-sembang pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf sebarang kekurangan. Mudah-mudahan dapat kita bertemu pada lain-lain kesempatan. Sebelum berpisah, ayo kita tadahkan tangan untuk sama-sama mohon keberkatan pada pertemuan kita kali ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuna biha min zulumatil wahmi. Allahumma in kana rizqina fi sama'i fa anzilhu wa in kana fil ardi fa akhrijhu wa in kana mu'azziran fayasirhu wa in kana haraman fatahhirhu wa in kana ba'idan faqarribhu bihaqqi duhaika wa bahaika wa jamalika wa quwwatika wa qudratik atina ma ataita ibadika salihin. Ya Allah, kalau rezeki kami masih di langit, turunkanlah. Kalau di bumi, keluarkanlah. Kalau susah, permudahkanlah. Kalau haram, sucikanlah. Kalau jauh, dekatkanlah. Berkat waktu duhamu, berkat kecantikanmu, berkat keindahanmu, kekuatanmu, kekuasaanmu. Limpahkanlah kepada kami segala yang telah Engkau limpahkan kepada hamba-hambamu yang soleh. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta
nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.